Oke, kita mulakan surah Al-Furqan mulai daripada ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah berkata ia. Ar-Rasul, oleh Rasul. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Ittakhazu, telah menjadikan mereka hadzal Qur'an, akan Al-Quran ini mahjura, yang dijauhi. Semak semula ayat 30 surah Al-Furqan ya. Dan telah berkata ia oleh Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan mereka akan Al-Quran ini. Hazal Quran kita terjemahkan Al-Quran ini. Kalau ini Al-Quran rasa macam terbalik ya. Jadi kita gunakan ya Al-Quran ini mahjura, yang dijauhi. Jadi ayat ini ya memberi tahu kepada kita ya tentang ya Nabi SAW telah mengadu kepada Allah SWT. Ya. Apa katanya? Wahai kaumku. Apa ni wahai kaumku? Wahai Tuhanku. Sesungguhnya kaumku ni kaum Quraisy, ya, telah menjadikan mereka akan Al-Quran ini mahjura, yang dijauhi ataupun yang ditinggalkan. Mana mereka meninggalkan Al-Quran ini atau menjauhi Al-Quran ini. Ya, adakah ayat ini sekadar dia untuk kaum Quraisy saja? Hakikatnya ayat ini sampai hari kiamat. Artinya penafsirannya itu ya sudah tentulah sampai hari kiamat akan berlaku. Ya, umat Muhammad ini ya ramai yang akan meninggalkan Al-Quran atau menjauhi Al-Quran dan tidak mementingkan Al-Quran. Mungkin buku-buku lain, ya kitab-kitab lain lebih diutamakan bacaannya ya daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini hanya sekadar baca untuk dapatkan pahala, bukan sekadar baca untuk dijadikan ya panduan, ya peringatan, dan juga ya untuk diambil pengajarannya. Mereka hanya mengambil Al-Quran ini semata-mata untuk mendapatkan pahala. Baca, dapatkan pahala, dah. Macam tu. Jadi, tak mahu mengambil pelajaran dalam isi kandungan Al-Quran. Ini, ya pasti ya akan berlaku ya sampai hari kiamat. Jangan kita mentafsirkan ayat ini sekadar untuk ya sekadar untuk apa? Ya, sekadar untuk ya hak bangsa Quraisy saja, tak. Ya. Keumuman ayat ini adalah ya sampai hari kiamat. Umat Muhammad ya kebanyakannya nanti mereka mementingkan ya perkara-perkara lain ya daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah jadi barang yang ditinggalkan atau dijauhi. Sekarang pun ya masyarakat kita ya kebanyakan juga menjadikan Al-Quran ini hanya hiasan-hiasan dinding dan juga ya Al-Quran ini sebagai hiasan dalam almari dan tidak disentuh. Kadang disentuh ketika ada kematian ya, baru nak disentuh Al-Quran, pun ada jenis macam tu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada ya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, kita jumpa perkataan sekarang ni ialah ittakhazu ya. Ittakhazu. Ittakhazu ni adalah fi'il madhi jamak. Jamaknya ada waw tu. Kalau tak ada waw, kita membariskan atas untuk mufrad dia. Ittakhaza.
Ittakhaza. Ya. Ittakhaza mudhari'nya yattahizu. Tapi nak buat fi'il amar macam ni. Nak buat fi'il amar senang. Ittakhaza. Kalau nak jadikan fi'il amar, bariskan ke bawah. Ittahis. Macam tu. Ittahis. Ya. Ittakhaza, ittahis. Dah jadi fi'il amar lah. Kalau baris atas, ittakhaza, khaza, tu madi. Kalau his ke bawah matikan, tu dah amar. Ya. Jadi madinya ittakhaza, mudhari'nya ya yattahizu. Yattahizu. Amarnya apa tadi? Cuba sebut. Madi ittakhaza. Tak, ini madi lah ni. Ittakhazu ni madi. Tapi jamak. Buang waw tu, waw jamak tu, bariskan atas, bariskan atas. Za. Za tu bariskan atas. Jadilah dia mufrad. Seorang. Ni madi. Macam mana tu? 5 huruf. 5 huruf. Ini khumasi. Khumasi. Khumasi 5 huruf. Ittakhaza. Kalau nak jadikan fi'il amar macam mana tadi? Kaedah dia ittakhaza jadi ittakhiz. Sebut macam tu, ittakhiz, ya. Tak apa, salah tak apa, belajar, ya. Ittakhiz. Ittakhiz. Baik. Amarnya ittakhiz, kalau nahi? La tambah ta, la tattahiz. La tattahiz. Ya. La tattahiz. Macam tu. Ulang balik ya. Madinya apa? Ittakhaza. Mudhari'nya yattahizu. Ya, yattahizu. Amar ittakhiz. Nahi la tattahiz. Bukan la tahiz, salah. La tattahiz. La tattahiz. Macam tu. Ya. Baik ya. Kita teruskan ayat yang ke-31. Ayat 31 ya. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Ja'alna, telah kami jadikan. Likulli, bagi tiap-tiap. Nabiyin, nabi. Aduan, ada musuh. Minal mujrimina, daripada orang-orang yang berdosa. Wakafa, dan cukuplah. Bi rabbika, Tuhan engkau. Bi tak payah terjemah ya. Bi tak payah terjemah. Kafa ni dia biasa dilengkapkan dengan bi. Wakafa bi. Macam kita baca wakafa billahi syahida macam tu. Wakafa bi. Jadi bi tu pelengkap bagi kafa tu. Jadi bi tak payah terjemah. Wakafa, dan cukuplah bi rabbika, Tuhan engkau. Hadian, yang memimpin. Wa nasira, dan yang menolong. Semak semula. Dan seperti itulah, ayat 31 ya. Dan seperti itulah telah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuh, ya, daripada orang-orang yang berdosa. Dan cukuplah Tuhan engkau yang memimpin
dan yang menolong. Ini ya, bahawa ingat Nabi ni tak ada musuh. Nabi lagi banyak musuh. Ya. Bukan sekadar musuh daripada manusia, tapi juga musuh daripada jin pun ada. Ya. Ini Nabi. Sebab itu Allah katakan di sini, ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan. Dan seperti itulah telah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi, bukan Nabi Muhammad saja. Tiap-tiap nabi, ya, ada musuhnya. Ya, siapa? Minal mujrimin. Ya, daripada orang-orang yang berdosa. Orang berdosa ni ialah orang-orang musyrikin daripada kalangan kaum Nabi itu. Ya. Kalau Nabi Muhammad dulu, kaum musyrikin Quraisy contohnya. Ya, musuh kepada nabinya. Kalau umat-umat dulu, ya, ialah daripada ya orang-orang musyrikin dalam kalangan kaumnya. Itulah musuh, ya, kepada ya nabi yang diutus oleh Allah. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ya. Dan cukuplah. Maksudnya dalam ayat ni, musuh tu dari kalangan orang-orang yang berdosa, iaitu kalangan orang musyrik. Ya, orang musyrikin sebagai musuh kepada para rasul atau para nabi. Jadi Allah ingatkan supaya rasul-rasul ini bersabar, supaya nabi SAW bersabar, semena nabi-nabi dulu juga bersabar. Ya, dan cukuplah bi rabbika, Tuhan engkau hadian, yang memimpin. Mana yang memimpin engkau ya Muhammad, wa nasira, dan yang akan menolong engkau daripada musuh-musuh engkau. Kan biasa kita sebut, kita menyebut ya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, itu ya sebagai ayat tawakal. Selain tawakal tu Allah. Ya, kita boleh ucapkan ayat tawakal itu dengan kalimah apa dia? Hasbunallah lagi wa ni'mal wakil. Ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Itu dikatakan, ya, jadikan Allah itu ya sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Baik, ya, kita semak tata bahasa dia. Perkataan yang kita jumpa ialah ja'alna. Ja'alna tu dhamir na situ kami. Kalau kita jadikan mufrad, apa bunyinya? Kalau mufrad, ya, ja'ala. Ya, bariskan atas lam tu, ja'ala. Itu biasa kita lalui ja'ala. Mudhari'nya apa? Ja'ala. Ya ja'alu. Ja'ala ya ja'alu. Amarnya? Amarnya ija'al. Okey, kita ulang dulu balik. Ulang balik. Madi ja'ala. Mudhari yaj'alu. Mudhari amar ij'al. Nahi la taj'al. La taj'al. Ya. La taj'al. Baik, itu kita kena biasakan sebab kita biasa jumpa ja'ala. Ja'ala ni kena biasakan supaya tak lari mudhari'nya, ya. Daripada madi ke mudhari'. Baik, kita tengok perkataan lagi, mujrimin, orang-orang yang berdosa. Ini namanya jamak muzakkar salim, ya. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tandanya ada dua. Satu yanun akhir, wanun akhir. Yanun akhir atau wanun akhir. Kalau wanun akhir bunyinya apa? Mujrimuna. Mujrimuna. Kalau dia yanun, mujrimina. Kenapa dia yanun kat sini? Ya, sebab ada min. Ada min tu. Min huruf jar. Jadi mujrimin tu dah majrur dengan ya. Kalau tak, dia mujrimuna. Ya, jadi ada huruf jar. Jadi mujrimin majrur bil ya, ya. Ada huruf jar, ya. Itu jadi mujrimin. Tapi kena ingat, jamak muzakkar salim ni tandanya wanun dengan apa? Yanun. Dia ada tanda dua, wanun atau yanun akhir, ya. Kalau jamak muannas apa tandanya?
Jamak muannas perempuan. Alif ta. Alif ta di akhir. Alif ta. Ingatkan muslimat, muslimat, mukminat, ya. Itu maknanya alif ta di akhir. Untuk jamak muannas salim satu saja tandanya alif ta. Jamak muzakkar salim wa nun ya nun. Tu penting tu. Ya. Untuk tanda tu. Ya. Kalau selain daripada kita kenal tu muzakkar dengan muannas, selain daripada tu namanya taksir. Selain daripada dua ni namanya taksir. Sebab taksir ni tak ada tanda macam muzakkar dan muannas, ya. Okey. Kemudian kita sambung ayat yang ke-32. Waqala dan telah berkata ia. Allazina oleh orang-orang yang kafaru telah kafir mereka. Laula kenapa tidak? Nuzila telah diturunkan ia. Alaihi atasnya. Al-Qur'anu akan Al-Qur'an. Biasanya Al-Qur'anu kita terjemah oleh Al-Qur'an kan? Ini Qur'anu akan Al-Qur'an. Sebab dia fi'ilnya majhul. Nuzila tu. Telah diturunkan ia. Nuzila. Jadi kalau majhul, ya, dia berkendakkan naib fa'il. Naib fa'il tu kita terjemah akan. Kalau syaratnya fi'ilnya majhul, ya. Nuzila tu majhul. Sebab itu Al-Quran tu terjemahkan akan, tak boleh oleh. Ya. Kalau ma'ruf baru boleh. Ma'ruf contohnya nazala. Kalau nazala, tu boleh Al-Quranu oleh Al-Quran. Nazala. Ini majhul, ya. Tak apa, tinggalkan dulu. Al-Quranu akan Al-Quran. Jumlatan, ya, jumlah wahidatan yang satu. Jumlah yang satu. Kazalika, seperti itulah. Linuthabbita, supaya kami tetapkan. Supaya kami tetapkan bihi, dengannya, fuadaka, akan dada-dada engkau. Warattalna, dan telah kami bacakan, warattalnahu sekali, ya, warattalnahu, dan telah kami bacakan akannya, dan telah kami bacakan akannya, tartila, sempurna bacaan. Kadang orang sebut tartil, ya, orang sebut tartil selalu, ya. Semak semula, ya. Dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka. Kenapa tidak telah diturunkan ia atasnya akan Al-Quran, jumlah yang satu, ya, atau dikatakan kita boleh sebut sekaligus, sekaligus, satu jumlah, sekaligus, satu buku, macam tu. Kazalika tu, ya, seperti itulah supaya kami tetapkan dengannya akan dada engkau, dan telah kami
Ya, bacakan akannya tartila, ya, sempurna bacaan. Tartila ini menjadi maf'ul mutlak ni kalau nak ditulisnya, maf'ul mutlak. Kenapa? Sebab rotalna tu, ya, rotalna tu baca, tartila pun baca. Jadi dua-dua kalimah yang sama. Jadi tartila tu ni jadi maf'ul mutlak, ya. Baik, saya mas mula, saya nak terangkan. Wa qala allazina kafaru, dan telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka. Laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa tidak telah diturunkan ke atasnya akan Al-Quran, ya, jumlah yang satu? Maksudnya, orang kafir berkata, kenapa Al-Quran tu tak diturunkan ke atasnya, ke atas Muhammad itu sekaligus? Satu jumlah. Macam gedebuk satu buku. Macam tu. Kenapa secara sikit-sikit, secara dikit-dikit atau beransur-ansur? Kenapa tak sekali gedebuk satu buku dibagi? Kata orang kafir cakap macam tu. Ya? Dulu, Taurat dan Injil, dia sekaligus. Dia sekali turun sekaligus. Dia tak ada dikit-dikit macam Al-Quran. Al-Quran ni secara beransur-ansur. Ya? Apa tujuannya? Allah turunkan ini secara beransur-ansur, tidak sekaligus. Ya? Kazalika nusabbita bihi fuadak. Seperti itulah supaya kami tetapkan dengannya akan dada engkau. Maksudnya, bila turun sedikit-sedikit, ya, apa yang dihafal tu dah tetap, dah kuat dalam hafalan, dalam dada. Kalau sekaligus, belum tentu boleh hafal. Tapi kalau secara beransur-ansur, ya, yang ni dah hafal. Kemudian turun lagi hafal lagi. Jadi yang lama tu dah tetap dalam dada. Mana dah ingat dalam hati. Macam tu, dalam kepala. Itu tujuannya Allah turunkan secara beransur-ansur. Ya. Contohnya para sahabat. Ya, kenapa mereka boleh hafal? Sebab kadang ayat tu turun ada peristiwa. Bila ada peristiwa, turun ayat tu, maka dia akan ingat, tak boleh nak lupa ayat tu. Kemudian lama kemudian baru turun lagi. Hafal lagi. Jadi dikit-dikit selama 23 tahun baru selesai. Bukan sekejap, 23 tahun. Kita belajar berapa tahun ya? Kita belajar berapa tahun? Ada berapa tahun ya? Jadi ya, selama 23 tahun barulah selesai. Jadi para sahabat, dalam kalangan sahabat, mereka pun dah hafal Al-Quran. Macam tu. Ya. Cuba kita tengok sekolah-sekolah tahfiz. Paling cepatlah sekolah tahfiz ni ikut kaedah ni 2 tahun. Ya. 2 tahun ni maknanya itu paling cepatlah. Ya, kadang makan masa juga sampai 5 tahun pun ada. Ya. Tapi yang kalau ikutkan kaedah tetap betul, ya, 2 tahun. Ya. Sebab ingat tak Quran dulu ada ain. Ya. Kalau nak bersuara boleh buka mic ya. Mana ada ain ya. Quran baru ni dia tak ada ain. Quran lama ingat tak ada ain kan. Ain tu sebenarnya tujuannya untuk orang senang nak hafal satu rangkap macam satu cerita. Itu ain tu ya. Quran sekarang tak ada ain dia. Dah hizib, lagi banyaklah hizib ni ya. Disebut hizib. Dulu ya, letak ain. Ingat tak Quran datang Pakistan kepada kita, Quran tu ya. Semua ada ain. Ikutkan kaedah ain tu memang 2 tahun. Hafalan ain tu 2 tahun. 2 tahun dia boleh hafal Quran. Habis dia tak fikir bil litrik, bil air. Ya. Dia tertumpu itu ya, tumpuan dia. Ya. Tak ada nak pergi pasar, nak apa kan. Ya. Tak sibuk nak masak. Jadi 2 tahun.
Kalau ikutkan ain tu memang 2 tahun lah kaedah dia. Ya. Sebetulnya ain-ain tu sebenarnya kalau ikutkan bagus juga. Dia satu rangkap cerita, satu rangkap cerita. Ah, se- ain tu. Tapi yang baru ni Kak Resam Usmani tak diletak ain tu. Ya. Yang Pakistan dulu, Quran lama tu, Quran Majid. Ingat tak Quran Majid? Ya. Ah, yang banyak orang dah buang dah Quran tu. Ya. Dah dibakar dah. Ya. Ah, ah, ah. Tapi supaya jangan bercelaru banyak Quran macam-macam kan. Eloklah. Ya. Jadi itu tujuannya sebenarnya Quran diturunkan secara beransur-ansur. Macam kita belajar, kalau sekali satu hari ni boleh habis ke satu Quran? Pulun juga satu hari boleh habis. Pulun satu Quran boleh? Ha, tak boleh. Jadi kita belajar juga secara beransur-ansur. Itu maknanya. Ya. Barulah kita boleh faham. Ya. Sedikit tapi faham. Banyak-banyak tak faham buat apa? Ya. Kaedahnya sama juga nanti. Kalau kita sikit-sikit kaedahnya kita faham, nanti banyak-banyak pun dah tahu kaedahnya lagi senang. Ya. Baik. Kemudian warattalnahu tartila, dan telah kami bacakan akannya, ya. Itu dikatakan tartil, ada orang terjemahkan secara tartil, mana sempurna bacaan, ya. Mana yang sampai kepada Nabi SAW adalah bacaan yang sempurna yang disampaikan oleh Jibril. Ya. Disampaikan oleh Jibril. Terkadang orang-orang ahli tajwid dia akan menekankan perkataan rotalnahu tartila ni, dia bacaan yang betul-betul, kalau salah nanti masuk neraka. Macam-macam lah dia punya cara menakut-nakutkan. Jadi ya sebenarnya bacaan ini sebenar-benar bacaan, sempurna bacaan, mana supaya dapat dipahami dan dihafal. Itu maknanya. Dapat dipahami. Ya. Dipahami makna itu. Bukan sekadar kadang hafal. Banyak kadang hafal buta. Hafal buta maknanya apa? Dia hafal saja tapi tak tahu apa benda. Tak tahu apa makna. Kalau kita belajar harfiah waktu kenal dan, kalau orang hafiz 30 juzuk, kalau hafal buta, belum tentu waktu kenal dan, begitu tidak? Dia hafal saja. Jadi ya, sebab itu sebenarnya warattalnahu tartila tu maknanya ya sampai kepada peringkat yang dikatakan supaya kita dapat faham. Bacaan sempurna tu mana kita faham dia dan dapat ya kita hafal dia. Macam tu. Kalau boleh hafal, kita hafal dia cerita itu. Ya. Baik, di sini kita tengok pada tata bahasa ya. Perkataan kafaru. Kafaru ni jamak. Kalau mufradnya apa? Mufradnya ni madi. Kafaro. Barisan atas saja. Ru tu kan waw, jamak. Kalau seorang kafaro. Kafaro. Kalau mudhari apa sebut ya? Kafaro mudhari. Ini dah biasa. Yakfuru. Jangan salah yakfiru, yakfaru ya. Yakfuru. Kafaro yakfuru. Ya, amarnya apa? Ukfur. Ukfur. Itu betul tu. Ukfur. Nahi dia? La takfur. Ya. La takfur. Okey. Tambah satu lagi. Isim fa'ilnya kafirun. Kafirun. Maknanya yang kafir. Yang kafir. Kafirun. Ulang semula. Kalau madi, kafaro. Mudhari, yakfuru. Amar, ukfur. Nahi, la takfur. Ya, isim fa'il kafirun. Kafirun tu maknanya yang kafir ya.
Ah, ka tu panjang, ka ada alif. Kaf alif pa ro. Ah, tanwin, tanwin kan depan. Dia wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Jadi kafirun. Sama dengan kafirun macam tu ya. Cuba terjemahkan kafara apa makna? Setelah kafir ia, yakfuru, ia kafir, ukfur, kafirlah oleh engkau. Kafirlah oleh engkau. Ya, la takfur, jangan engkau kafir. Kafirun, yang kafir saja. Jangan terjemah jamak ya. Kalau jamak kafiruna, itu jamak. Kalau kafirun saja, yang kafir. Baik, ada satu lagi di sini linusabbita. Nusabbita ni asalnya nusabbitu. Sebab lam ni lam kai. Lam kai ni jadi dia mansub ya. Nusabbita mansub bil fathah. Sebab apa? Sebab lam kai. Ya, sebab lam kai ni. Asalnya apa? Nusabbitu. Baik, kita ambil nusabbitu ni fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Ya. Kalau kita nak jadikan madi dia, ya, buang nun tu mudhari, sabbata. Sabbata. Bariskan atas, sabbata. Sabbata. Mudhari'nya yusabbitu. Ini sebenarnya kadang tak faham. Nusabbitu ni mudhari. Tukar je ya, nun jadi ya. Nun tu mudhari. Ya juga mudhari. Jadi nak mulakan madi ke mudhari, kita mesti guna ya. Bunyikan tu. Yusabbitu. Sebab ta ni sebab ada lam. Ya. Baik, ulang balik. Sabbata Yusabbitu. Kalau sabbata berapa huruf? 4 huruf. Kalau nak jadikan fi'il amar, senang je. Sabbata jadi sabit. Bawakan. Sabit. Sabit. Sabit tu dah menjadi fi'il amar dah. Sa dengan ta matikan, bunyi bawah. Bukan sa dengan ta, ba dengan ta. Ba dengan ta matikan. Ta. Ta. Huruf akhir mati untuk fi'il amar. Matikanlah sabit. Sabit. Nahi. Ikut mudhari'nya. Mudhari' baris depan. La tusabbit. Mudhari'nya baris depan, ikut baris depan. Sebab dia 4 huruf. 4 huruf kita kena baris dhammah. La tu guna ta. La tusabbit. Sebab fi'il nahi. Fi'il nahi kan kita guna mulat ta. Lam alif ta kan. La tusabbit. Banyak mangkuk. Banyak mangkuk dia kan. Ta tu mangkuk, sa mangkuk, ba mangkuk. Ulang semula. Madi sabbata. Mudhari yusabbitu. Amar sabbit. Nahi
La tusabbit. Sekali lagi. Sabbata. Mudhari. Yusabbitu. Amar. Sabbit nahi. La tusabbit. Macam tu. La tusabbit. Sabata jadi mana telah tetapkan ia. Kalau mudhari? Kalau mudhari apa? Tak ada di majhul, tak boleh. Ia tetapkan. Kalau amar? Tetapkanlah oleh engkau. Tetapkanlah oleh engkau. Kalau nahi? Mana boleh tidak? Nahi. Jangan engkau tetapkan. Cuba tulis untuk memudahkan memberi makna ya. Kalau madi terjemah telah ia. Ia. Telah ia. Okey, kalau mudhari ia Okey. Kalau amar ya lah oleh engkau. Itu kaedah nak terjemah tu biar senang. Lah oleh engkau. Dah. Nahi jangan engkau Okey, contohnya tu kita maknakan buat. Contoh, kalau madi cuba buat. Madi. Yang tu tulis buat. Contohnya, contoh buat. Kalau madi buat telah buat ia. Dah tulis belum? Telah buat ia. Kalau mudhari ia buat. Kalau amar lah tadi suruh tulis. Tulis tak? Suruh tulis kalau madi telah ia. Kalau madi telah ia. Kalau mudhari ia Okey. Kalau amar lah oleh engkau. Kalau nahi jangan engkau Sekarang yang tu titik-titik tu kita tukar jadi maknakan, contoh maknakan buat. Isi buat contohnya lah, isi buat. Jadi kalau madi letaklah buat kat situ, telah buat ia. Kalau mudhari tu buat ia apa ia ia buat. Kalau amar tu maknanya buat tambahlah oleh engkau. Macam tu. Kalau nahi ya jangan engkau dah ada buat. Jangan engkau buat. Itu kaedah terjemah macam tu. Ambil tu. Jangan supaya tak susah. Okey, cuba buka suara. Kalau kita tukar kepada kalimah lain. Masuk contohnya. Masuk kalau madi? Kalau mudhari? Ia masuk. Kalau amar? Apa yang ditulis tadi kan oleh engkau. Tambah je masuklah
oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau masuk. Itu kaedah yang senang gitu. Jangan tinggal-tinggal tuh. Nah, nenek belajar. Okey, ada depan tu lagi, satu lagi. Rotalna. Na ni fi'il madi ni. Rotalna, madi. Kalau mufradnya mana? Na tu kami. Kita tinggalkan kami. Kalau mufrad balikkan atas. Rotala. Kan tal tu kan mati. Tal tu kan mati. Bariskan atas. Rotala. Rotala. Berapa huruf? Berapa huruf? 4. Jadi bila 4 nak buat fi'il amar, ke bawah kan? Macam mana buat? Rotil. Apa rotilu pula ni? Rotil. Matikan. Rotil. Rotil. Ulang sekali lagi. Kalau madi rotala, kalau amar rotil. Kaedah dia macam tu ya, nak senang. Nak senang macam tu. Rotala, rotil. Tapi kaedah ni untuk PL yang 4, 5 dan 6. 4, 5, 6. Kaedah dia macam ni. Tengok pada madinya. Tapi kalau yang 3 huruf, kena tengok mudoriknya. Kalau yang 3 huruf, kena tengok mudhorik. Tapi kalau yang 4, 5, 6, tengok madi. Macam tu. Yang senang ikut tengok madi. Kalau rottala, matikan bawah, rottil. Fi'il amarnya. Kalau nahi apa? Tani tak asal. Tani tak asal ya, jangan dibuang. Ada tak tambah lagi lata. Baik, kita ambil mudhari' dulu. Rottala sebut yurottilu. Yurottilu. Sekarang mudhari' yurottilu tu ya tukar jadi ta, jadi turottilu. Turottilu. Kalau nak jadikan fi'il nahi, matikanlah turottil. La turottil. La turottil. La turottil. Ulang balik. Rottala. Mudhari'nya yurottilu. Amarnya rottil, nahi la turottil. La turottil. Saya ulang ya. Rottala yurottilu. Rottil la turottil. La turottil. Ya. Baik, makna ialah bacaan kan? Bacakan. Okey, bacaan. Okey, kalau fi'il madi, apa nak terjemah bacaan tu? Telah baca, telah bacakan. Telah bacakan ia. Kalau mudhari' ia bacakan. Kaedah tadi yang ditulis tadi. Kalau amar, bacakanlah oleh engkau. Kalau nahi,
Jangan engkau bacakan. Janganlah engkau bacakan. Kenapa kita kena tambahkan? Sebabnya kalau dah 4 huruf, kita kena buat terjemahan yang melampau. Melampau. Kalau baca, dia tak melampau. Kalau bacakan, itu dah melampau. Macam tu. Melampau. Jadi tiap-tiap yang kalau 4 huruf, dalam terjemah perkataan yang melampau. Kalau contohnya perkataan membuat, membuat. Kalau 4 huruf, membuatkan. Macam tu. Kalau misal kata perkataan tu mana masuk. Kalau masuk, biasa je lah. Kalau nak melampau, memasukkan. Macam tu. Telah memasukkan je. Ini khas untuk 4 huruf. Kalau 4 huruf, kita kena terjemahkan dia melampau. Bahasa Arab disebut muta'addi. Muta'addi. Itu perbuatan melampau. Kalau biasa, namanya lazim. Kalau misal kata kita kata pergi, pergi itu lazim. Mempergikan, itu muta'addi. Muta'addi. Mimta ain dalia. Muta'addi ya. Mimta ain dalia. Muta'addi. Muta'addi. Kalau biasa namanya apa? Lazim. Lazim. Macam kita katakan pergi. Telah pergi ia. Itu lazim. Telah mempergikan ia. Itu namanya muta'addi. Okey, contoh macam ni ya, saya bagi tahu. Contohnya, nazala berapa huruf? 3. Nazala 3 huruf, maknanya telah turun ia. Telah turun ia. Kita tak boleh terjemahkan telah menurunkan ia. Tak boleh. Telah turun ia. Namanya lazim. Lazim. Kalau muta'addi, anzala. Anzala. Anzala boleh. Anzala ataupun nazala. Nazala. Jadi nazala tu kena terjemahkan telah menurunkan ia. Telah menurunkan ia. Nampak tak beza dia? Satu nazala. Nazala 3 huruf. Telah turun ia. Kalau 4 huruf, contohnya nazala, nun zai sabdu, nazala. Jadi maknanya telah menurunkan ia. Itu dah jadi muta'addi. Muta'addi. Sebab itu kalau kita faham kaedah ni, kita bila menterjemah tu, kalau dia 4 huruf, kita kena terjemah perbuatan melampau. Dikatakan muta'addi. Contohnya kita dia ada sabdu ataupun penambahan alif ya. 4 huruf ni ada sabdu dan penambahan alif. Contohnya penambahan alif tu anzala. Anzala telah menurunkan ia. Nazzala telah menurunkan ia, sama. Kita jumpa dalam Quran, kadang jumpa apa? Anzala. Kadang jumpa nazzala. Kita pun jumpa. Itu pun 4 huruf dua-dua. Ya. Satu anzala, satu apa? Nazzala. Maknanya sama, muta'addi. Telah menurunkan ia. Ya. Boleh buka mic ya kalau nak cakap ya. Mic tertutup. Mic tu tertutup. Kalau contoh sekarang ni, saya bagi satu contoh. Dahola. Dahola telah masuk ia. Telah masuk ia. Berapa huruf? Sekarang kita buat jadi 4, ada hola. Alif dah tambah alif. Ada hola. Apa nak terjemah? Apa nak terjemah sekarang? 4 huruf.
telah memasukkan ia. Telah memasukkan ia. Apa beza dahola telah masuk ia, apa perbuatan ni macam mana? Kalau telah masuk ia. Sendiri. Dia sendiri masuk. Sendiri masuk. Tapi telah memasukkan ia, orang lain masukkan dia. Dah melampau kan? Orang lain yang buatkan untuk dia masuk. Telah memasukkan ia. Orang lain masukkan. Maknanya, itu dikatakan perbuatan tu dah melampau. Yang tadi lazim tadi sendiri masuk. Telah masuk ia. Kalau ia, kita tukar aku contohnya, telah masuk aku. Aku ialah masuk. Telah memasukkan aku. Mana aku masukkan orang lain ke dalam tu. Macam tu. Itu perkataan lazim dan apa? Muta'addi. Kalau lazim tiga huruf. Kalau muta'addi 4 huruf. 4 huruf. Macam tu. Ya. Rasanya sekadar itu dulu. Akan datang kita sambung lagi. Kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya. Sadaqallahul azim. Ya.